Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, hadis ini di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW kata, seorang mukmin ni siapa? Orang yang beriman, yang kuat, lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi hadis ini, ayat ini berakhir dengan Nabi menyebut, tapi pada kedua-duanya terdapat kebaikan. Kerana kedua-duanya beriman, orang yang beriman. Tapi di antara dua orang yang beriman ini, Allah lebih sayang kepada orang yang kuat. Dan kuat ni apa? Kuat ni ada banyak tafsiran para ulama. Antara yang popular adalah menyebut tentang kekuatan fizikal, tubuh badan, dan juga kekuatan mental. Kerana hadis ini ada sambungan dia. Kalau kita lihat, Nabi SAW sebut, ihris ala ma yanfa'uk. Jadilah kamu orang yang bergegas, teruja untuk mencari perkara-perkara yang memberikan kamu manfaat. Wasta'in billah. Dan kamu kena selalu minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu menghadapi kesukaran, kamu menghadapi masalah. Wala ta'jas. Dan jangan kamu lemah, ataupun jangan kamu biarkan diri kamu dilemaskan oleh perasaan lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa satu musibah atau satu ujian, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kamu sebut, kalaulah aku buat yang ni, kalaulah dulu aku tak buat itu. Tetapi katakanlah, walakin qul qaddarullahi wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah perbuat. Kerana kalau kamu biarkan fikiran kamu menyebut kalau dan kalau, itu membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk dan buat kita jadi lebih teruk. Kita fikir negatif sehingga kita rasa lemah dan kita berputus asa. Dan hadis ini cukup sukar sebenarnya untuk dihuraikan dan diulas dengan tuntas dalam waktu yang singkat. Bukan hanya itu, kerana tafsiran Al-Qawi itu juga luas, tapi juga untuk melaksanakan kata-kata bercakap tentang Al-Mu'minul Qawi ini cukup mencabar. Jadi kita usahakan, moga Allah SWT bantu dalam masa yang ada ini kita lihat Al-Qawi ini, mukmin yang kuat ni apa maksud dia. Para ulama ada pelbagai pendapat. Yang paling popular adalah yang menyebut kekuatan fizikal, tubuh badan yang sihat, yang cergas, dan juga mental yang kuat. Ada juga yang menyebut ia juga merangkul makna spiritual dan keimanan yang kuat. Dan ada juga ulama yang kembangkan daripada foundation ataupun asas-asas ini, kemudian seorang mukmin itu memiliki kekuatan keuangan, financial strength, kekuatan political strength, kemudian ada intellectual strength, dan ada banyak lagi kekuatan-kekuatan lain yang kemudian semua itu digunakan untuk beribadah dan mengangkat syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam konteks Malaysia, saya suka untuk tarik perhatian saudara-saudari, sahabat-sahabat yang mendengar. Menteri Kesihatan kita sendiri pernah sebut satu masa dahulu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang tidak sihat. Kalau kita lihat statistik, data berkenaan dengan penyakit-penyakit yang ada di Malaysia, obesity meningkat dan kadarnya membimbangkan. Lebih 50% daripada rakyat Malaysia mengalami masalah obesity. Kemudian masalah diabetik ataupun diabetes juga sangat meningkat dan tinggi. Demikian juga masalah jantung dan pelbagai lagi masalah-masalah melibatkan kesihatan. Pernafasan, paru-paru, disebabkan merokok, disebabkan vape, disebabkan banyak lagi elemen-elemen yang menyumbang kepada penyakit-penyakit ini. Dan kita juga kalau lihat kanak-kanak di Malaysia khususnya, kita juga mempunyai kadar kebantutan antara yang tertinggi di rantau ini. Kebantutan ni apa? Budak-budak tak cukup nutrisi, tak cukup zat, dan kalau dibiarkan lebih daripada usia 5 tahun, ia sudah amat sukar untuk dipulihkan. Dan kita antara negara yang tinggi daripada negara jiran-jiran kita yang ada dalam konteks kebantutan. Dan itu belum kita lihat aspek mental. Data-data tentang kesihatan mental rakyat Malaysia juga saya fikir mencemaskan. Kalau kita lihat bahkan
pelajar-pelajar sekolah kadar yang mengalami depression ataupun keresahan, anxiety dan pelbagai lagi keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kesihatan mental juga mencemaskan. Jadi saya fikir satu nasihat ini untuk diri saya terlebih dahulu, kerana bukan mudah untuk mengamalkan gaya hidup sihat yang baik dalam suasana kita ada budaya-budaya dan lifestyle di Malaysia yang tidak sihat ni, dan itu adalah mainstream, arus perdana. Jadi saya ingat saya mengajak rakan-rakan saudara-saudari untuk melihat daripada 4 aspek ini, kita cuba baiki dan cuba mantapkan di dalam bulan Ramadan ini dan bawa terus melangkaui bulan Ramadan. Yang pertama adalah tidur, sleep. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah exercise, bersenam. Dan yang keempat adalah membina brain strength, kekuatan otak kita. Yang pertama saya ingin menyebut tentang sleep terlebih dahulu, sleep hygiene ataupun regimen disiplin tidur. Kerana Nabi SAW memiliki disiplin tidur yang sangat baik. Nabi SAW pesan, ada banyak riwayat hadis sehingga ada perkataan yang sahabat gunakan memberikan makna bahawa Nabi beri amaran, pesanan dengan tegas bahawa kalau selepas solat Isyak tidak ada urusan yang penting, yang urgent, kamu kena pergi tidur. Kerana Nabi SAW tak suka orang yang bercakap-cakap, sembang kosong selepas solat Isyak. Kalau kita pun pernah terjebak, kita tahu kan, kita sampai lewat malam sembang. Kita bukan hanya sembang, kita makan berat-berat, sehingga kemudian kita tahu tidur kita itu rosak, tidur kita itu tidak berkualiti. Dan banyak kajian-kajian daripada universiti-universiti terkemuka di dunia hari ini, bahkan sudah mula ditubuhkan pusat-pusat kajian tidur yang boleh saudara-saudari baca buku seperti Why We Sleep, Matthew Walker, atau dengar podcast daripada para pengkaji. Mereka menyebut tentang banyak aspek tentang tidur ni. Bila kita lihat dengan sunnah Nabi SAW, banyak penemuan hari ini sebenarnya mengukuhkan lagi apa yang Nabi SAW ajarkan, bahawa antara lain tidur awal ni adalah fasa waktu yang kita akan dapat kualiti tidur yang paling baik. Deep sleepnya, core sleepnya itu jauh lebih baik, iaitu tidur pada peringkat awal malam, bukan tidur pada peringkat lewat malam. Kerana jumlah jam itu kalau kita dapat sama pun, kalau kita tidur lewat, dia tidak sama dengan orang yang tidur awal. Apatah lagi kalau kita tidur lewat, dia akan menjejaskan kita tak boleh nak bangun subuh solat dalam keadaan bertenaga, melainkan kita menguap-nguap setiap rakaat, setiap bacaan, dan letih dan penat, kita takkan boleh memberikan tumpuan. Dan ditambah pula dengan budaya makan lewat, makan berat-berat tak sihat, itu menambahkan lagi beban terhadap tubuh badan kita, dan kita jadi lemah. Itu tidak baik dan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah makanan. Allahu Akbar, susahnya nak bercakap tentang makanan ini, kerana kalau kita pernah cuba untuk mengamalkan makanan sihat, kita tahulah betapa mencabarnya nak elakkan makanan-makanan yang diproses, ada chemical, banyak gula, banyak pengawet, banyak pewarna, perasa. Ini kalau kita nak kurangkan, apatah lagi nak stop, kita akan rasa Masya Allah susah. Banyak makanan kita yang sebenarnya tidak sihat, dan makanan tidak sihat ini menjejaskan kesihatan bukan hanya tubuh, tapi juga ada kesan kepada kesihatan mental. Dan para ulama bahkan berbincang, kenapa kita start sembelih binatang pun kita ada disiplin menggunakan pisau yang tajam, tidak menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain, kerana itu semua adalah termasuk dalam elemen menjaga kebaikan ataupun kualiti makanan kita. Dan itu berkaitan dengan makanan, dan kita perlu lakukan sesuatu supaya kita makan lebih sihat. Kerana kalau kita lihat data-data tentang obesity, tentang diabetes dan sebagainya, itu semua datang daripada budaya makan kita. Dan Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata penyakit datang daripada perut. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itulah yang menentukan you are what you eat. Kan, you are what you eat. Yang ketiga adalah exercise. Untuk bergerak, untuk senam, kardionya, dan juga muscle strengthnya, kekuatan ototnya,
Itu semua perlu kita jadikan prioriti dalam rangka menjadi orang yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Dan yang keempat yang saya fikir cukup membimbangkan hari ini adalah kerana kita sudah semakin lama semakin lemah otak kita. Tak boleh nak membaca, ramai daripada kalangan kita yang sentiasa distracted dengan dopamine hit daripada social media, messaging apps dan sebagainya, sehingga kalau kita nak baca buku 20 minit tanpa terganggu dengan fokus yang tajam, terasa amat-amat sukar. Dan itu menyebabkan kita tak boleh buat difficult task. Kita tak ada keupayaan buat deep work, buat kerja-kerja yang memerlukan konsentrasi penuh yang panjang tempohnya. Kita tak boleh. Dan itu semua elemen yang kita anggap, kita sebutkan lemah lah. Dan itu penting untuk kita baiki. Dan keempat-empat ini, tidur, makan, bersenam dan juga keupayaan intellectual brain strength kita ini adalah batu asas yang penting untuk kita bina karakter seorang mukmin yang kuat, yang nanti juga akan menyumbang kepada kekuatan mental. Sebab kalau kita lihat Nabi SAW pesan jangan cakap kalau, itu semua melibatkan protokol menjaga thoughts kita, menjaga buah fikir kita supaya jangan negatif, jangan dia sentiasa membawa kita kepada elemen-elemen yang melemahkan mental kita. Dan ini nanti kemudian kita boleh lihat Nabi SAW dalam sirah Nabi SAW. Nabi pergi perang usia 50 tahun, 60 tahun, pakai baju besi yang berat, bawa senjata-senjata yang berat, berjalan kaki ratusan kilometer pada cuaca yang panas dengan makanan yang sikit. Itu menunjukkan Nabi SAW sangat fit. Dan hadis-hadis yang kadang-kadang kita cerita tentang kemesraan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi kalau kita teliti aspek kesihatan Nabi, Nabi boleh berlumba lari pada usia menjelang 60-an dan menang lawan dengan Aisyah radhiyallahu anha, berlumba dengan Aisyah yang pada ketika itu usianya belasan tahun. Nak tunjukkan Nabi SAW orang yang sangat fit, orang yang sangat cergas, dan demikian juga para sahabat. Dan ini satu bab yang besar kalau kita lihat. Semua para sahabat ini memiliki keupayaan-keupayaan dan strength masing-masing, dan Nabi susun mereka sehingga membentuk satu umat, satu jemaah yang kuat. Dan kita belajar daripada sunnah ini, dan kita juga diajarkan oleh Nabi SAW untuk memiliki kekuatan ini adalah resepi untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hadis yang kita anggap popular lah dibaca setiap kali kita nak bersenam. Saya daripada ke sekolah dulu, Sekolah Islam Hidayah Johor Bahru, bila ada subjek PJK, pendidikan jasmani ataupun sukan, kita akan baca doa ini. Dan saya harap doa ini sama-sama kita amalkan. Nabi SAW baca pada waktu pagi, pada waktu petang. Ada riwayat menyebut Nabi baca 3 kali sallallahu alaihi wasallam, iaitulah doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, badani, sihatkanlah pendengaranku, sihatkanlah penglihatanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Moga Allah SWT berikan kesembuhan kepada semua penyakit-penyakit yang kita ada, apapun ia. Moga Allah bantu kita membaiki tidur kita, makanan kita, meningkatkan senaman dan komitmen kita untuk jadi lebih fit, dan juga bantu kita membina kekuatan otak ataupun brain strength. Dan banyak kajian lewat ini membuktikan orang yang cergas tubuh badannya adalah syarat untuk menjadi orang yang cergas akal fikirannya. Kerana kekuatan akal datang daripada kekuatan tubuh. Jadi sama-sama kita usahakan dan kita letakkan ini sebagai prioriti, kerana apabila kita bersungguh-sungguh dan bersusah payah menjaga makan, jaga tidur, disiplin, bersenam dan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang menuntut kekuatan otak kita ni, brain kita ini semua nanti akan membawa kita menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang berbanding orang-orang beriman yang lemah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita hal ini dan mudahkan perjuangan kita untuk hidup sihat, supaya nanti kita menua dengan produktif dan sihat insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.